Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77, Persatuan Sejarah Brunei Persebar dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei akan mengadakan majlis pelancaran penerbitan buku Kesultanan Brunei dari pelbagai perspektif dan Mesyuarat Agung Persebar ke-9 sesi 2021-2023. Perkara tersebut antara yang dikongsikan pada sidang media bagi majlis berkenaan kemarin. Sidang media bagi majlis yang akan diadakan esok berlangsung di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Sidang media disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dan Awang Haji Muhammad Rozan bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, pemangku yang dipertua Persatuan Sejarah Brunei Persebar. Buku Kesultanan Brunei dari pelbagai perspektif merupakan terbitan khas bagi satu sumbangan Persebar sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Para pelajar baharu Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dinasihatkan agar dapat memanfaatkan peluang yang diberikan dan sentiasa mengamalkan sikap positif dengan keazaman yang kuat untuk berjaya. Di samping itu, para pelajar juga diseru untuk memberikan yang terbaik dalam menaikkan nama dan imej IBTE. Berucap pada majlis suai kenal pelajar baharu IBTE, Awang Haji Nur Jimmy bin Jenek, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akademik, menekankan agar para pelajar dapat menyesuaikan diri dengan suasana baharu memandangkan mereka datang dari sekolah dan latar belakang yang berbeza. Hadir Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Pendidikan Teknik IBTE. 1,828 pelajar baharu sesi 2023-2024 memulakan minggu orientasi yang dijalankan di kampus-kampus IBTE Pusat dan Satelit selama 3 hari bermula 1 hingga 3 Ogos lalu. Dapat pas dalam menjalani program ini untuk kebaikan juga aku sudah berkeluarga, untuk kebaikan keluarga aku juga nanti masa depan. Pas ataupun cemerlang dalam bidang saya yang saya ikuti. Saya ingin untuk membanggakan ibu saya. Menggunakan kelebihan saya dalam engineering ini untuk di tempat kerja dan juga di masa akan datang, target memang akan menjadi yang penutup terbaiklah insyaAllah. Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan majlis pembubaran dan perlantikan Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD. Majlis berlangsung di universiti berkenaan. Hadir Profesor Madya, Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Penolong Naib Chancellor Corporate dan Pentadbiran UBD. Pada majlis ini, mantan Ahli Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021-2022 menerima sijil dan Ahli Baharu menerima surat lantikan. Kami ini jadi a bridge for them. So whatever they request to maintain their welfare, that is our sole responsibility. Memberi platform untuk penuntut di UBD mempunyai suara besar. Seminar Antarabangsa Pendidikan Usuluddin sempena sambutan Ilal Hijrah 1445 akan diadakan pada 16 dan 17 Ogos di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Petang kemarin diadakan sidang media mengenai pemberitaan seminar berkenaan. Sidang media diadakan di Kupu SB. Semasa sidang media tersebut, Dr. Nur Ashibah binti Haji Besar, Dekan Fakulti Usuluddin selaku pengerusi seminar menjelaskan seminar merupakan anjuran bersama Fakulti Usuluddin Kupu SB dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama.
Skim bimbingan lanjutan 2 bagi mu'alaf siri ke-39 bagi lelaki dianjurkan untuk memberikan panduan kepada para mu'alaf dalam menghayati ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf. Skim diadakan di ke-44 daerah setiap hari kecuali hari Ahad. Bagi daerah Brunei dan Muara, skim berlangsung di bangunan Darul Huda, Pusat Dakwah Islamiah. Manakala bagi daerah Blyth, daerah Tutong dan daerah Temburong, ia diadakan di pejabat unit dakwah di daerah masing-masing. Untuk penganjurannya kali ini, 65 peserta menyertainya dan akan berakhir 16 Ogos ini. Bila diorang habis selesai kursus, insya-Allah diorang akan dapat mengamalkan dan diorang dapat mempraktikkan di sepanjang hayat diorang sampai ke akhirnya lah. Islam itu tetap diorang jaga dan tetap diorang merasakan betapa indahnya Islam itu. Sebab Islam itu mudah dan indah. Semoga ianya kursus ini dapat diteruskan dan kalau boleh jangan sampai di sini saja kursusnya, mungkin ada tambahan kursus lain lagi nanti. Pengetahuan tentang agama yang penting lebih mendalam pasal agama lah, seperti membaca Al-Quran, tahukan hukum hakam dalam segi syarak Islam. To have a base of about Islam stuff, so I have a foundation so that I can continue my journey on Islam. Follow a course, maybe learning more deeper on about Islam. Yeah. Kami telah belajar Iqra untuk menghalusi pembacaan Al-Quran dan mempraktikkan menghalusi praktikal di dalam sembahyang dan cara-cara berwudu juga. Sepanjang kursus kami diajarkan bermacam-macam jenis pelajaran dari segi keagamaan, terutamanya cara-cara sembahyang, Iqra dan sebagainya lah. Pesta Buku Brunei 2023 yang diadakan selama 10 hari diteruskan dengan pelbagai aktiviti, antaranya bengkel yang dikendalikan oleh Universiti Malaysia Sabah UMS. Bengkel diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bengkel 2 hari itu antara lain bertujuan meneroka peluang kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi di negara ini sekaligus memberi peluang kepada para peserta untuk mendapatkan manuskrip daripada penulis antarabangsa. Kita harap lebih banyak manuskrip dapat dihasilkan dengan pendedahan dan ilmu yang kita berikan supaya mereka dapat lebih banyak menghasilkan manuskrip yang baik-baik dan boleh diserahkan kepada penerbit sama ada di Brunei ataupun di luar negara. Selain itu, buah bicara bersama personaliti kerjaya juga diadakan dengan perkongsian 2 anak tempatan dan beberapa penulis muda dari negara jiran yang turut menjual buku terbitan mereka. Alhamdulillah, setakat ini sambutan sangat baik, unexpected, memang sangat meriah. Dan saya yakin akan lagi ramai akan datanglah. Hampir 4,000 naskah terjual. Kami hanya bawa 2 tajuk. Kami ada 6 tajuk, tapi kami bawa 2 tajuk sebab demand kita bawa 10,000. Generasi muda khususnya para belia harus dididik memupuk sikap sayangkan haiwan, termasuk haiwan pelihara kegemaran ramai iaitu kucing. Tahukah anda bahawa pada setiap 8 Ogos adalah Hari Kucing Antarabangsa. Sejak tahun 2002, tarikh ini dikhaskan oleh Dana Antarabangsa bagi Kebajikan Haiwan IFAW untuk meraihkan haiwan comel itu. Di negara Brunei Darussalam, Persatuan Post Up merupakan sebuah organisasi yang aktif membantu haiwan terbiar selain sentiasa membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kucing, belajar cara memelihara dan melindunginya. Setakat ini di bawah jagaan POZAP ada 1,160 lah. Termasuk kucing dan anjing lah tak.
So kami ada satu pusat penjagaan tempat kami meletakkan haiwan-haiwan yang sudah sehat lah, and then di sana dorang diberi penjagaan makan, minum, dan segala perubatan lah kalau diperlukan sahaja. Selain menyumbang wang, pencinta kucing juga dapat menyumbangkan tenaga untuk menjadi sukarelawan di tempat penampungan kucing. Ini akan dapat membantu persatuan berkenaan untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif. From time to time, case rescue yang kami ada, memang kami menginvite supaya orang ramai untuk actually menderma sangkat hati. And then we also have adoption program untuk kucing dan anjing. So, tapi ada tema dan syaratnya lah. And then juga orang boleh membantu dari segi mensubscribe lah, macam ataupun membeli barang-barang merchandise yang kami jual. So, segala untungan yang kami buat tu memang goes to our animals. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Perkhidmatan prostetik dan ortotik Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha kini dipindahkan ke Pantai Jerudong Specialist Centre (PJSC). Perkhidmatan termasuk perjumpaan pesakit-pesakit luar yang akan dibuka bermula 14 Ogos ini. Maklumat lanjut mengenai perkhidmatan tersebut hubungi talian 261-3333 atau melalui email enquiries@pjscbrunei.com. Para majikan diingatkan agar tidak melanggar sebarang akta dan peraturan imigresen dan memastikan pekerja-pekerja mereka melakukan kerja-kerja yang ditetapkan. Peringatan itu dikeluarkan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK Cawangan Kuala Belait berikutan penahanan dua lelaki warga negara asing semasa opsakat yang dijalankan di kawasan pembinaan rumah di Kampung Panaga, Mukim Seria. Hasil pemeriksaan mendapati salah seorang daripada mereka melanggar Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh, manakala seorang lagi gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Majikan yang terlibat diarahkan hadir ke bahagian JIPK Cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan lanjut. Seorang perempuan warga negara Indonesia didapati bersalah di bawah Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah PAS kerja mansuh selama 471 hari. Mia Marisa berusia 30 tahun dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan denda RM800 berkuat kuasa bermula 3 Ogos 2023. Pesalah merupakan pekerja yang lari daripada majikan yang dilaporkan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.